tentang tasawuf. Saya nak rujuk pada satu kes seorang Allah mari tanya Tok Guru Nazir almarhum. Dia kata, Tok Guru, boleh tak saya nak masuk tarikat? Nak masuk tarikat, mana-mana tarikat, tasawuf tarikat, nak masuk tarikat. Lalu almarhum Tok Guru jawab, dia kata ginilah, hantar amal yang mana ada cukuplah, tak payahlah masuk mana-mana tarikat. Beramal mana-mana hadis sahih. Lepas semayang ambil zikir ni, baca amal ni, baca doa ni, baca ayat ni, nak dia kata buat yang itu sudah. Ya. Sebab kenapa? Dia kata kerana terlalu banyaknya, ya, banyak sangat hari ni, ya, gerakan-gerakan sufi ni yang bercanggah dengan syarak. Ya. Banyak sangat yang kita kadang-kadang tak tahu. Semua menamakan Naqsyabandi. Ya. Semua bernama Naqsyabandiyah. Betul ke tidak? Wallahu a'lam. Ada seorang hamba Allah nak pergi umrah. Dia nak pergi umrah, bukan besok. Dia pergi umrah. Kemudian sahabat anak sebut nama tu dah kenal, pimpinan PAS negeri Islam kan. Dia pergi rumah pakcik. Tujuan pergi itu untuk bimbinglah sikit. Sampai pakcik tu, isteri dia kata, "Mana ustaz, suami saya tengah apa istilah dia? Duduk dalam bilik tu. Ya? Berkhalwat, bersuluk. Suami saya tengah bersuluk. Jadi ustaz tunggulah. Ustaz ni pun tunggulah. Tunggu hampir sejam. Lepas sejam tu ustaz turun jumpalah pakcik tu. Berpeluh tubuh dia. Dia kata, "Ustaz, minta maaf, saya tadi tengah bersuluk. Saya suluk tadi seronok sangat, dekat dah. Rasa boleh bersalam dengan Allah. Rasa dah boleh bersalam dengan Allah." Jadi ustaz ni kata, macam pakcik ni boleh bersalam dengan Tuhan, bukan confirm lah, bukan Tuhan. Ya. Tak apalah, ringkaskan cerita. Ustaz ni bawa pakcik ni pergi umrah. Sampai di Mekah, tuan-tuan, pakcik tak boleh tawaf. Tak boleh tawaf. Pijak tempat tawaf tu, pijak dia melompat-lompat dia, panas. Dia rasa panas. Akhir bawa keluar. Minum air zam-zam, tak ada kaki, tak ada melcur, dia rasa panas. Duk tenang, istighfar apa semua, pergi lagi. Baru nak mula tawaf, bertempik lagi, mau lompat-lompat dia seorang. Akhirnya buat keluar, buat balik hotel di Demam, ya, rehat dulu. Besok pergi sekali lagi, tak boleh tawaf juga. Akhirnya kami nak bertolak ke Madinah. Pak ustaz ni nak tolak, saya tak pergi masa ustaz ni cerita saya, ya. Dia kata kami nak pergi ke Madinah, besok nak pergi. Hari ni hari akhir, pakcik itu tak siap umrah lagi. Orang lain dah siap 3-4 kali umrah. Akhirnya bawa pergi, pijak dia, tak boleh. Akhir tanya dia, pakcik, pakcik ada apa amalan? Dia ceritalah amalan tarikat dia. Dia kata, "Ustaz tu begini, boleh tak tinggal sekejap? Ya, berhenti, tak usah beramal, tak usah buat wirid yang pakcik dia baca tu, ya, tinggal sekejap." Dia kata, "Ustaz, salah ke wirid saya?" Kata ustaz tu, "Saya tak tahu salah ke tidak, cuma cuba tinggal dulu." Dia pun tinggal hari tu, dia tak beramal, dia tak buat macam biasa, tak berzikir macam biasa zikir dia tu. Kemudian bawa pergi tawaf, pakai wheelchair lah. Sampai kita tolak lebih kurang separuh pusingan pertama, dia nak jalan sendiri. Dia turun, dia nak cuba. Dia turun pijak tempat tawaf, elok boleh tawaf. Sampai habis, boleh tawaf, tak rasa panas tak apa. Habis tawaf pergi sa'i, pas sa'i tahlul, dah pesat umrah. Dia pun tanya, "Ustaz, salah ke agaknya wirid saya, Ustaz?" Dia kata, "Kalau tak salah, takkan yang tiba-tiba bila tinggal boleh buat? Mana salah lah tu? Ada amalan-amalan zikir-zikir yang baca ni, zikir yang bercampur, yang karut marut, ya. Zikir yang sebut benda-benda yang bercanggah dengan syarak." Sebab tu almarhum Tok Guru Nazir kata apa dia? Beramallah dengan hadis sahih. Beramal dengan hadis sahih, maka cukuplah. Tak perlu kita duk cari, duk tapur mana-mana, duk pergi gua Kota Gelangi di Pahang. Saya masuk dalam gua pun ni, tuan-tuan. Gua tu gelap, tuan-tuan. Masuk-masuk ada seorang hamba Allah tengah duk berzikir. Saya berapa hari dah pakcik? Dia kata dia nak masuk 40 hari, nak berzikir 40 hari. Masa saya jumpa dia tu dalam 30 hari dah, 30 hari, 33 hari. Makan apa? Makan beretih. Saya rasa dia makan Maggi, mesti dia bawa Maggi. Pas main Jumaat mana?
Jumaat tak semayang, Jumaat tak semayang, ni bukan daripada ajaran Islam. Islam ni perbuatan zahir kita, jangan bercanggah dengan batin. Dia tak mungkin bertembung, tak mungkin bercanggah. Ya, ini contoh. Ya. Jadi bagi saya betul, saya setuju bahawa kita amal apa yang dah dijelas dengan dalil nas. InsyaAllah istiqamah di atas amalan yang dia sebut. Dalam jemaah kita orang fikir ada qiyamul lailnya, ada zikirnya, ada maksuratnya. Ya, maksurat tu antara amalan yang terbaik lah kalau kita boleh istiqamah di atas amalan tersebut. Ya, wallahu alam.